Ini kita dapat bersama-sama berkumpul untuk sesi mingguan kita, okey, yang dibawakan khas oleh Kesatuan Rugby Negeri Johor di bawah pengendalian Jawatan Kuasa Kejurulatihan Kesatuan Rugby Negeri Johor yang dikendalikan oleh Coach Hamrizal. Jadi hari ini, okey, seperti mana yang telah diwar-warkan, okey, kita akan bersama, okey, seorang jurulatih yang sangat berpengalaman, okey, bekas jurulatih pasukan wanita kebangsaan, okey, yang mana pengalaman beliau mengendalikan pasukan wanita kebangsaan. Mungkin hari ini, okey, beliau akan kongsikan bersama-sama kita, yang mana sesi hari ini yang dianggarkan lebih kurang mungkin dia boleh jadi 2 jam, okey, untuk kita tahu sebenarnya kat mana, bukan rumit lah, tapi bagaimana sebenarnya kita nak handle tim wanita ni. Okey, jadi saya untuk hari ini, okay, so okay, kita tengok. Okay, so hari ni, okay, so sesi kahwin dah selesai. Okay, Nick cakap tak apa, bagi settle dia dulu. Okay, so hari ni, okay, sesi yang kemudian tu, barulah kita dapat, okay, bersama dengan kita punya, okay, coach bekas jurulatih pasukan kebangsaan, okay, saudara Nick Safwan Ismadi. Okay, alhamdulillah. Okay, jadi sebelum saya serahkan sesi ni kepada beliau, okay, sesi hari ni lebih kepada sesi soal jawab. Okay, so ini adalah latar belakang beliau. Okay, beliau juga merupakan seorang bekas pemain kebangsaan 15-11, 17-11 dan juga, okay, ketua pasukan Sevens dan 15 Malaysia. Okey, okey, pada tahun 2018 sehingga tahun 2011. Okey. Dan beliau juga adalah penolong jurulatih untuk pasukan Sevens dan 15 Men's 2012-2013, head coach. Okey, Men Sevens 2014 sampai 2015. Okey, sehinggalah beliau beralih arah, okey, menjadi jurulatih, okey, ketua jurulatih pasukan wanita kebangsaan, okey, dari tahun 2016 sehingga last 2021 pada bulan April yang lepas. Okey, so simpan soalan anda. Okey, saya tahu apa soalan yang anda nak tanya, simpan dulu. Okey, so boleh bayang dah apa soalan-soalan dan gambaran-gambaran soalannya. Okey, so ini adalah qualification beliau, okey, sebagai seorang jurulatih. Bila kita tengok balik, okey, orang cakap daripada segi orang cakap sijil sebagai seorang jurulatih, bagi saya dah komplit lah. Tak perlu dipertikaikan lagi. Jadi apa yang kita nak dapat hari ini adalah pengalaman beliau. Okey, terutamanya okey dalam pasukan rugby wanita. Okey, jadi untuk tidak melengahkan masa, saya akan terus okey serahkan sesi ini okey kepada coach Nick Safwan Ismadi. Okey, coach. Okay, Coach Nick. Coach boleh dengar tak dengar tu, Coach? Coach Nick Safwan. Itulah. Dia tak dengar kot. Sekejap Coach Nick Safwan. Coach. Coach Nick. Tak dengar ni. Coach Nick tak unmute. Sekejap Sekejap. Nampak ada sikit gangguan teknikal. Sebab orang cakap apa, KL pun sekarang tengah PKPD, mungkin line dia pun tengah PKPD, jadi tengah apa ni, diperketatkan. Okey. Testing. Okey. Ya, betul. Okey, Coach Nick, so boleh boleh tak kenalkan diri ke kan, so orang nak tahu juga
Siapa ni? Safwan ni? Mungkin nak cerita sikit you punya background sebelum ni dan apa yang you kerja sekarang. Okay? So, silakan Coach Nick. Terima kasih saudara Kila lah, saya panggil Kila lah. Terima kasih pada wakil-wakil JRU, Coach Am atau Muiz yang panggil saya pada hari ini. Assalamualaikum semua. Nak memperkenalkan diri ni, inilah saya ni, nama penuh Nick Safwan Ismadi bin Iqman, bekerja di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai seorang penguatkuasa. And then penglibatan saya dalam jurulatih ni daripada 2012 hingga ke sekarang ni lah. And then saya rasa itu je lah kot yang boleh saya perkenalkan diri. So Kila, boleh teruskan apa yang kita nak cerita pada petang ni. Okay, so kita akan teruskanlah untuk apa yang kita akan cerita petang ni. Okay, so Nick, okay, so tim perempuan. So boleh tak orang cakap apa, bila, okay, dan macam mana boleh tergerak hati, okay, nak mulakan kerjaya sebagai coach wanita ni? Ni benda yang unik ni, because you coach lelaki 7 pernah, 15 pernah, captain pula tu, suddenly bila coaching untuk national team you pergi kat tim perempuan. Mungkin ada sebab atau punca kenapa you beralih kepada tim wanita. Cerita dia mula-mula dia pada 2014 saya dilantik oleh MAS sebagai ketua jurulatih lelaki untuk Sukan C 2015 di Singapura. Selepas Sukan C itu saya meletakkan jawatan oleh kerana nak meneruskan oleh kerana ada kekangan kerja waktu tu. Saya pun relax sekejap. Masuk tahun 2016 saya dipanggil oleh Profesor Naim dengan Datuk Tan Munir waktu tu. Diorang panggil saya, minta pertolongan saya untuk menjadi coach pada wanita. Dan saya ketika tu saya kata saya berat lah saya nak ambil tim wanita. Saya kata saya nak relax dulu, nak tumpu pada kerja dulu kan. So ada beberapa kekangan lah waktu tu. Tapi oleh kerana apa kata Dr. Naim lah, dia lah orang yang beria pujuk lah. Dia orang yang beria pujuk untuk ambil tim wanita. Saya kata boleh atas term dan condition saya lah. Saya cakap kan saya perlukan, saya akan lantik sendiri saya punya pembantu dan juga pengurus pasukan. Dan beliau bersetuju lah. Bila beliau bersetuju, situlah mula dia 2016. Kita buat preparation untuk pergi ke Southeast Asian Game masanya kat Singapura. Itulah permulaan dia tu pada 2016. Okay. So jadi 2016 tu adalah dia punya titik permulaan untuk bawa tim perempuan. Okay, so bila orang cakap you start bawa kan, so macam mana dia punya planning program untuk nak set up satu tim perempuan? Sebelum ni tak pernah bawa tim perempuan kan, dan kita pun tak tahu, you pun tak tahu macam mana nak set up tim perempuan ni. So macam mana you orang cakap letakkan dia punya kriteria okay, untuk menyediakan pasukan wanita ni, orang cakap dia punya player identification lah. So apa yang saya buat lah, kalau kita tengok pada skrin tu ya, pada ini perbincangan antara saya dengan Coach Faiz dan juga Coach Wan J. So kita nak kena tengok player yang sedia ada waktu tu. So player yang sedia ada waktu tu kita ada kena pasti dalam Nur Masyirah lah waktu tu, BB, kita panggil BB. So kita cakap kita akan cuba masukkan dia dalam tim, dan juga kita pergi ke beberapa tournament lah, beberapa tournament tempatan yang majoritinya dekat Sabah lah. Cuma satu tournament tu di KL waktu tu Hari Sukan Negara. So daripada situ kita tengok kita punya player berdasarkan daripada tournament di Sabah tu dan juga di KL waktu tu. So apa yang kita buat, kita cuba tengok daripada segi strength diorang dan juga diorang punya speed lah, especially pasal kita nak main 7. So satu lagi daripada recommendation jurulatih yang antaranya coach ni
Coach Josephine di Sabah. Dia yang banyak bantu kami waktu tu. So daripada situ kita cuba dapatkan beberapa player. So daripada keseluruhan tournament, ada berapa tournament waktu tu kalau tak silap saya, tournament yang kita pergi tengok lebih kurang 6 tournament lah yang kita tengok. 5 di Sabah dan 1 di Kuala Lumpur. So kita dapat gather 34 pemain waktu tu. 34 pemain. Dan daripada situ kita buat program yang mana secara basic lah, benda paling basic kita buat, kita more kepada conditioning. So itu untuk permulaan lah kita pada untuk pemilihan pemain yang kita buat pada ketika tu. Seterusnya bila kita dah dapat, kita cuba buat planning untuk buat testing. Kita nak evaluate pemain, apa yang ada pada pemain tu, apa kelemahan yang ada, apa orang cakap strength yang dia ada. So daripada situ saya serah dekat Coach Wan J lah untuk nilai daripada segi conditioning, di mana dia buat planning daripada segi kardiovaskular, iaitu yo-yo test, strength, agility, power, speed, body composition test, passing dan juga speed test lah. So daripada situ kita evaluate player dan kita cuba buat program, dan daripada situ kita akan dapatkan nasihat daripada Emma sama ada setuju ke tidak dengan plan yang kita buat tu. Itu adalah antara permulaan masa kita nak buat pasukan wanita waktu tu. Okay ni. Okay. So orang cakap nak cari pool yang orang cakap the best pool tu bukan satu benda yang mudah lah, sebab rugby wanita ni kalau kita tengok dari segi pembangunannya di Sabah, maksudnya dia one step ahead daripada kita yang di sebenarnya. Betul tak Nick? Nah, ini yang kita kena akui lah. Jadi maksudnya program you banyak bawa ke Sabah, di Sabah you untuk mencari the first layer yang untuk orang cakap apa? Untuk mewakili pasukan kebangsaan, betul Betul. Okay, so daripada you punya player identification ni, okay, kalau kita nak relatekan dengan sekolah, so adakah method yang sama boleh digunakan di peringkat sekolah? Because kita tengok sekarang rata-rata kebanyakan sekolah memulakan minat pemain-pemain wanita ni, pemain perempuan ni, melalui rugby touch. So apa indikator yang you boleh letakkan untuk you tengok, player ni kalau you tengok benda-benda macam ni, you rasa sesuai ni untuk dia terus career sebagai pemain rugby? So biasa kalau untuk yang sekolah ni, kalau pandangan saya rasa daripada apa yang saya buat sebelum ni pun, saya rasa sekolah boleh gunakan, especially apa yang kita tengok kat situ dalam identification tu, kita tengok apa yang nombor 2 tu, cross sports athlete. So maknanya kita boleh ambil daripada atlet yang bermain sukan lain. Ini yang kita buat juga pada ketika tu, kita ambil atlet silat, atlet netball dan juga atlet olahraga. Kalau tak silap saya. So ini cakap apa antara yang mudah untuk kita bentuk untuk jadi seorang pemain rugby lah. So daripada situ juga apa yang kita boleh tengok daripada tournament-tournament tempatan lah. So bagi saya, apa yang saya tengok paling utama sekali dalam TID ni ialah dia punya strength lah, dia punya aggressiveness kat situ. Kalau dia ada agresif, itu adalah antara aspek utama yang saya akan tengok lah, dan juga speed. Ini 2 benda lah. Okay, so itu maksudnya dia punya elemen nombor 2 tu is part of the kriteria yang penting. Maksudnya bila kita nak pilih player tu, biar kita tengok dia ada penlibatan antara 3 sukan ni Kan? Sebab kalau silat dia under combat, kalau netball under ball catching, dan juga olahraga is on speed. Kan? So this basic kriteria lah. Kan? Okay, untuk pemilihan pemain. Selain daripada bila kita dah dapat, baru kita nampak dia agresif kan. Okay Nick, okay, so bila kita tengok balik, okay, bila hari ni, bila katakan okay, kita dah pilih player, semua dah kumpul and everything, bila kita tengok kan, so dari you punya planning seperti mana yang you ada bincang sebelum ni, okay, untuk identify weakness, adakah identify weakness tu adalah part of the element untuk
coaching letakkan level of player tu? Saya rasa itu adalah antara yang paling penting lah, kelemahan yang kita kena tengok selalu daripada segi, especially yang weakness yang kita nampak daripada segi handling lah. Handling. So ini adalah faktor yang paling penting dalam kita nak bentuk pemain rugby wanita ni, pasukan wanita ni. Kerana handling ni antara yang apa orang cakap, bagi saya waktu ketika itu memang saya terapkan ini adalah elemen yang paling penting, passing and catching ni. Satu lagi dia punya apa orang cakap ketahanan mental dia bila dalam latihan. So kita tengok dekat situ. Tapi yang paling utama sekali ialah ball catching lah, handling. So daripada situ kita tengok macam mana dia boleh apa orang cakap tahap dia punya skill dia dekat situ. So daripada situ kita tengok kelemahan dia dan kita cuba identify dan kita cuba perbaiki dan make sure kita akan biasanya saya akan buat individu ni dia kena mana yang ada kelemahan dia, every day dia turun training dia kena tumpukan pada kelemahan tu dulu. So bila dia turun, so dia macam saya kata kalau kata problem dia dekat baling bola, so dia kena concentrate dekat baling bola dulu sebelum training mula. Dan kalau mana yang ada masalah tu tangkap bola, dia concentrate untuk tangkap bola dulu. So ini adalah benda yang saya rasa 3 bulan kot saya dengan Faiz buat latihan untuk dia orang more kepada handling, passing and catching ni. Okay. So maksudnya untuk tim wanita ni, okay, because yalah benda ni baru lagi di Malaysia. Jadi maksudnya bila kita dah dapat kesan dia punya kelemahan tu, kita fokuskan dekat kelemahan tu dulu untuk improve. So akan memudahkan proses seterusnya, betul tak? Betul. Okay, kalau tak betul. nanti kita buat bila buat in advance, kan, lepas tu benda akan jadi lagi complicated, dua-dua dah jam, training tak berjalan. Okay. Okay ni. So daripada kelemahan ni, okay, boleh betul. tak? Okay, kalau saya selalu cakap dengan player, saya kata kalau okay. Breaking. Hello. Testing. Hello Nick. Ya Nick. Ada. Dengar. Dengar. Okay. Biasa cakap dengan player apa ni? Biasanya kalau dengan player ni, kalau buat handling ni, saya cakap dengan dia orang, kalau korang tak boleh passing, tak boleh tangkap bola, so you cannot play rugby. Ini antara mentor-mentor saya yang selalu cakap dengan saya dulu. So itulah yang saya selalu terapkan pada player lah. Okay, itu basic lah orang cakap, kan? Kalau main rugby tak boleh tangkap, tak boleh baling, tak boleh swing kiri kanan. So orang cakap benda tu tak complete. Betul Nick Okay, so kita dah dapat player, you dah identify in the basic. Okay, so sekarang ni kita akan pergi kepada fasa yang seterusnya. Okay, fasa untuk start you punya training planning. Okay, so dekat sini, okay, Nick ada kongsikan, okay, berkenaan dengan training. Okay. Ini antara contoh training punya planning. Okay, so boleh tak Nick share macam mana kita nak dalam planning tu, macam apa kriteria yang you letakkan? Okay, so mungkin sebab dekat sini kita di peringkat sekolah, okay, dalam pasukan negeri, mungkin persediaannya tidak sama seperti mana di peringkat kebangsaan. Jadi boleh tak Nick jelaskan sikit, so apa kriteria untuk memastikan apa yang kita buat ni dia synchronize? Boleh tak? Okay, so betul macam Kila cakap tu, macam kita punya planning, kadang-kadang planning kita tak ada masa kan, kita tak cukup time untuk kita buat program untuk build up pasukan. So apa yang saya buat sebelum ni, biasanya saya dengan coach saya akan berbincang apa yang kita buat ialah apa yang kita panggil tu integrated training, latihan integrated. So di mana gabungan antara conditioning, technical dan tactical. So kita gabungkan sekali. So daripada situ kita memula, sebelum tu kita akan identify dulu weakness, apa yang ada pada setiap pemain. So kebiasaannya macam yang sebelum ni, pada pasukan yang saya bawa sebelum ni ialah daripada segi fitness dan juga speed lah. So apa yang kita buat kat situ, kita gabungkan sekali latihan. Kita yang pertama sekali kita buat conditioning dahulu.
spesifik apa yang kita nak buat. Saya kata nak buat speed ke, nak buat agility ke, kita letak pada permulaan dan kemudian kita gabungkan dengan technical daripada segi nak buat balingan, nak tangkap macam mana. And then the next one kita gabungkan sekali, kita buat dalam bentuk game scenario. So ini yang saya buat. Biasanya kalau macam sekolah ni, saya rasa mungkin dia ada period of time yang training mungkin 2 minggu sebelum tournament. So ini antara latihan saya rasa apa orang cakap relevan untuk apa orang cakap cikgu-cikgu ni buat. Maknanya kita integrated training, kita gabungkan latihan tu supaya apa orang cakap player boleh apa orang cakap ni sesuai. So daripada situ kita akan tengok dia punya progress, kita tengok kelemahan dia dan kita buat game scenario. So daripada game scenario tu kita akan nampak kelemahan yang cukup ketara. So daripada situ kita perbaiki hari demi hari sampai hari tournament. So itu adalah antara apa orang cakap metod yang saya buat dengan pasukan nasional sebelum ni. Oleh kerana kekangan latihan yang apa orang cakap tak lama. Okey. Jadi bila you dah ada session, okey, biasanya dia akan ada orang-orang tertentu yang akan yang akan handle every session, betul Jadi betul. untuk you punya advice ataupun you punya cadangan kepada cikgu-cikgu sekolah ni kan. Kadang-kadang yang nak terlibat dengan tim rugby ni kan, dia lah coach rugby lelaki dan dia juga adalah coach rugby wanita. Jadi kenapa pelibatan lelaki dan wanita itu penting untuk mengendalikan tim wanita? Pelibatan lelaki. Kan? Kita nak tahu juga. Because benda ni selalunya bila kita tengok rata-rata satu dunia setakat hari ni, head coach untuk pasukan lelaki, pasukan wanita adalah lelaki. So boleh tak ni elaboratekan sikit benda tu? Just because of kita tengok kepentingan lelaki dalam pasukan wanita. Saya bagi pandangan daripada apa yang saya nampak lah. So bagi saya untuk orang cakap jadi coach wanita ni, lelaki masih perlu diperlukan. Hello? Testing. Hello? Dengar. Dengar tak? Dengar. Okey, maaf kita menghadapi sekali lagi gangguan teknikal. Okey, jadi kita tunggu sebentar sementara Coach Nick masuk balik. Jadi dalam ni juga kita ada bersama-sama kita hari ni adalah pengurus pasukan wanita kebangsaan, Mr. TJ. How are you, Mr. TJ? Doing good in Selangor, PKPD? Gila, Assalamualaikum. Yes, sir. Waalaikumsalam. Apa khabar? Saya bukan lagi pengurus lah. Hello. Penolong pengurus. Penolong pengurus. Okey. Ya, Nick. Okey. Hello. Ya, Nick, dengar Nick. Nick? Hello. Ya, dengar. Nick? Okey. Bagi soalan tadi. Okey. So, pelibatan Breaking, jurulatih lelaki. Pelibatan jurulatih lelaki ya. dalam Okey, Nick. Coach Nick? Coach Nick? Okey, line is breaking. Okay, maaf tuan-tuan. Okey. Ada sedikit masalah teknikal. Okey, mungkin Coach Nick sekarang tengah mencari mana kawasan yang sesuai kan untuk beliau bersama-sama dengan kita pada petang ini. Okey. So far tadi masa sebelum start tadi dah okey. Testing killer. Hello.
Okay, Ngam. Hello. Ya, ya. Okay, Ngam. Alright. Okay, Ngam. Alright. Okay. Kita balik soalan tadi, soalan tadi. Okay, dia macam ni. Bila kita tengok balik, rata-rata, okay, bila kita tengok balik, kebanyakan pasukan wanita ni dikendalikan oleh jurulatih lelaki. Kan, tak kira lah pasukan tu sekolah ke, ataupun pasukan tu dah sampai peringkat antarabangsa, because kita tengok head coach for national team, kebanyakannya di negara luar pun masih lelaki. Okay, kenapa benda tu berlaku sedangkan dari segi pengawasan, kita different gender kan. Jadi benda tu mungkin menghadapi masalah. So macam mana pada pandangan ni? So pada pandangan saya ialah kebanyakan kepada apa orang cakap berlakunya kebanyakan coach lelaki yang coach wanita ni oleh kerana satu pengalaman as a player dan juga pengalaman sebagai seorang coach. So kalau kita tengok, kalau dalam Malaysia ni masih lagi tak ada apa orang cakap yang coach wanita yang berpengalaman untuk handle pasukan wanita ni. Tetapi dalam masa yang sama, coach wanita ni masih lagi diperlukan untuk menjadi pembantu. So kalau kita tengok oleh kerana apa orang cakap kenapa ramai lelaki, oleh kerana ialah paling aspek utama ialah pengalaman bermain dan juga pengalaman sebagai coach. So dekat sini saya rasa untuk apa orang cakap untuk bawa tim wanita ni lelaki memang diperlukan oleh kerana apa orang cakap pengalaman yang dia dah lalui sebagai seorang pemain tu amat diperlukan semasa nak bawa tim-tim yang baru ni. So daripada situ adalah antara faktor-faktor utama lah yang saya rasa kenapa lelaki banyak jadi coaching bagi pasukan-pasukan wanita ni. Okay. Okay, Nick, nak tanya sikit. Okay. Bila you dah buat training and everything kan. Okay. So of course, you ada elemen untuk you gradingkan for each capacity player punya strength and weakness. Okay. Betul. So elemen yang you letakkan, okay, untuk gradingkan player tu, boleh tak kongsikan sikit? Mungkin ada special kriteria. Contoh kalau dekat sini, okay, seperti mana yang saya dapat ni daripada Coach Nick tadi. So this is antara kriteria-kriteria yang diletakkan for each player. So mungkin you boleh elaborate sikit, speed yang macam mana, handling yang macam mana, kenapa merah, kenapa hijau, kenapa kuning. Okay, kalau kita tengok dekat sini, so apa yang saya buat ni lah ialah ada beri kriteria yang saya letak ialah speed, handling, tackling, kicking, fitness dan juga mental. Kalau speed ni, apa yang saya masukkan speed ni ialah kelajuan dia, apa orang cakap kelajuan yang macam mana yang bila dia bermain, bila apa orang cakap speed yang dia mampu buat. So daripada sini kita tengok kalau merah tu maknanya speed dia kurang lah, poor lah, very apa orang cakap very poor lah, mana ke speed dia, kelajuan dia tu tidak berapa laju lah. And then kalau kita tengok daripada situ handling yang macam mana saya nak tengok daripada segi dia menangkap bola dan juga macam mana dia baling bola. So saya buat kriteria ni, saya letakkan grading ni, letak color lah. So apa yang kita tengok kat sini, kalau yang merah-merah tu maknanya bukanlah teruk, tapi bermakna dia kelemahan dia masih lagi di peringkat apa orang cakap ni average lah. Dia di peringkat yang bawah daripada average. Bukan dia tak boleh tangkap, dia masih lagi boleh apa orang cakap buat teknik tu, tapi masih dia perlukan apa orang cakap kemajuan daripada situ. So apa yang dia perlu improve, bila dia tengok color ni, dia color dia merah, so that means dia kena improve banyak lagi. So daripada tackling pula, daripada segi technical macam mana dia nak tackle, macam mana dia approach tackle tu, daripada segi aggressiveness dia macam mana, daripada segi apa orang cakap cara dia grip macam mana. So saya akan tengok daripada situ lah. Kalau in term of kicking pula, saya rasa majority player saya tak ada yang apa orang cakap yang boleh kick secara orang cakap secara elok lah saya kata. Yang ada mungkin seorang dua saja yang boleh kick. So dekat sini saya tengok kalau apa yang kita boleh tengok kat player hanya seorang saja dalam ni. So antara player saya yang sekarang ni ialah AN lah. Yang mana dia antara player yang boleh kick. Yang seterusnya fitness lah. Ini adalah komponen yang paling penting lah, fitness. Fitness ni merangkumi semua aspek lah, daripada segi dia punya apa orang cakap speed dia, agility dia,
So dekat sini kita akan letak apa orang cakap kita bagi dia benchmark. Benchmark macam mana dia boleh capai tak boleh capai KPI tu. So yang seterusnya mental. Mental ni ialah melibatkan macam mana dia bermain dia semasa dalam tournament, semasa latihan. Kita tengok macam mana mental dia. Macam mana dia apa orang cakap menyesuaikan diri dalam setiap latihan dan juga tournament tu. Dia boleh tak boleh. Ada setengah orang bila dia letih dia tak boleh tahan mental dia cepat down, dia tak boleh nak bermain, dia hilang fokus. Ada setengah yang mental dia cukup bagus, walau macam mana latihan pun, walau macam mana tinggi intensity pun, latihan dia tetap bertahan. Dia boleh masih lagi fokus dengan latihan, fokus dengan game yang dia main. So ini adalah antara apa orang cakap kriteria-kriteria yang saya tengok lah. Okeylah. Hello. Kayla, dengar tak? Hello, Nick. Okay. So Nick, dari 6 elemen ni, adakah dia punya contents untuk you letak kategori ni dengan lelaki punya strength tu adakah setengah ataupun suku daripada lelaki punya level off, ataupun benda ni ada dititik beratkan dalam women's coaching, maksudnya strength untuk lelaki dan wanita tu betul memang tak boleh sama, tetapi dekat mana kita nak letakkan dia punya value off tu. Maksudnya if let's say kalau lelaki dia punya speed dia mesti sampai level ni, tapi kalau wanita level speed dia dalam level ni. So ada tak dia punya you as experience, you ada you punya guideline dia ataupun yang you letakkan as a coach? Kalau ikut pada strength, perbezaan antara lelaki dan juga wanita ni, saya rasa jauh beza daripada segi speed dan juga strength. Ini adalah antara cakap elemen yang ketara kita nampak. So kalau kita nak bandingkan dengan lelaki, kalau ikutkan perbandingan dia lebih kurang saya rasa quarter daripada lelaki punya tahap performance lah. Okay. So maksudnya kita ambil suku lah daripada lelaki punya strength tu untuk pembentukan tim wanita punya grading for each player. Betul ni Betul. Ya. Okay. So sebagai pengalaman you dalam mengendalikan sebelum ni mengendalikan pasukan kebangsaan kan. So untuk buat dia punya prioritization untuk tim. So mesti ada plan kan. Okay. So dekat sini saya akan kongsikan, ni antara contoh you punya prioritization, pada 2016 dan 2017. Ni table ni yang kita pening tengok ni. Kan. Kalau kita tengok kat sini, you plan sampai week 42. Ya, betul. Okay. So apa sebenarnya kriteria yang you buatkan dalam you punya planning tu? Contoh ada numbers and everything. Ada orang suka main color, ada orang by numbers. So boleh tak you cerita sikit? Mungkin coach ni nak tahu, mungkin orang pun nak buat kan persediaan sebelum menghadapi kejohanan. Kan, prioritization dia. Ni. Biasanya apa yang saya buat ni, saya buat perbincangan bersama pembantu saya lah, Coach Faiz dan juga esensi saya. Coach Wan J. So yang table ni buat ni dia. So daripada sini kepada Coach Wan J, apa yang saya nak pada tim tu dan juga apa yang Faiz nak pada tim tu. So kita discuss. Biasanya kita akan buat backward. Maksud saya mengundur. Maknanya kalau saya kata daripada kan Januari sampai Disember, saya akan mula daripada Disember. Kita orang akan berbincang plan daripada Disember. So apa yang berlaku Disember tu, kemudian seterusnya menurun sampai ke bawah. Itu planning yang pertama kita buatlah, backwards. Yang keduanya, kita cuba meletakkan setiap bulan tu ada perlawanan ujian. Itu yang kita cuba buat. Mengikut kepada kemampuan fund kita lah sebenarnya. Tengok pada fund kita juga kan. Kalau fund kita tak cukup, tak guna juga kita buat tournament kan. Faham. Okay. So dekat sini apa yang saya buat, saya cuba ikhtiarkan setiap bulan untuk adakan satu perlawanan ujian. So di mana di situ kita akan nampak
kelemahan-kelemahan apa yang ada pada tim kita. So daripada situ kita cuba perbaiki month by month. Apa yang kita cuba nak capai di tournament yang sebenar dia, you can see kalau tengok pada plan ni. So dalam masa yang sama, apa yang cakap Coach Wan J juga ada letak apa kita punya guideline untuk physiology assessment, yang mana kita akan buat fitness test apa semua, medical check up apa semualah. So daripada situ kita akan letakkan kita punya benchmark, apa yang kita nak capai setiap bulan. Okey, dan seterusnya apa yang kita nak capai untuk tournament-tournament yang akan kita masuk. Kalau kita tengok dekat sini ada tournament yang mana ni saya pun tak apa ni. Ada tournament yang kita target lah. Misal kata kalau kita pergi ke Bangkok, so apa yang kita nak capai dekat tournament tu. Okey, and then satu lagi yang paling penting, macam mana kita nak plan untuk recovery dia orang, tapering. Dekat mana kita nak buat tapering. So dekat sini ini kalau ikut ni more pada orang cakap banyak bantuan daripada coach esensi lah. So kalau kita salah buat tapering akan mendatangkan apa orang cakap keburukan kepada pada pemain kita. Yang mana paling utama sekali kecederaan. So kalau kita tak tahu mana kita nak set kita punya tapering punya period, itu akan jadi masalah. So benda ni nak tak nak kita kena dapatkan apa orang cakap pendapat daripada jurulatih esensi kita. Ini yang saya buat sebelum ni lah. Kebanyakannya saya dengan Faiz bagi input dekat Coach Wan J. Coach Wan J akan plan macam mana yang kita nak buat. Tapi kita plan mengikut apa yang kelemahan pemain kita orang ada. So daripada situ kita akan plan. So daripada segi misal kata kelemahan kita daripada segi technical, maksudnya scrum, line out, tackling. So kita akan push untuk benda tu dulu sehingga kita nampak ada progress, baru kita planning to the next one. Ini yang saya buat sebelum ni lah. Okay. So yang ni nampaknya untuk pasukan yalah betul lah. Okay, so ini kalau kita bagikan untuk setiap minggu kan. Yang tadi tu dia lebih kepada tahunan terus. So ni week 1, week 2, week 3. So kita nampak lah dekat sini. Okay, so Nick, kalau katakan saya kongsikan contoh ni kepada semua yang datang hari ni, boleh ke? Boleh. Saya nak tahu juga. Boleh Okay. So insyaAllah kepada yang hadir hari ni saya akan kongsikan contoh. Okay, contoh daripada jadual ini. Okay, mungkin benda ini boleh menjadi panduan. Okay, kalau kita tak ambil penuh, kalau kita ambil 50% pun, at least benda tu boleh menjadi panduan untuk dalam pembentukan pasukan kita selepas kita habis tempoh PKP yang sedang berjalan sekarang ni. Okay, so Nick, ini soalan yang a bit crucial. So kita tahu kan, ini memang crucial ni soalan ni. Okay, so since you dengan tim wanita tu kita cakap daripada 2016 sampai 2021 tu, untuk you planning for team itself, ada tak melibatkan berkenaan dengan perempuan punya every month dorang punya period, punya jadual kan? Ada tak? Sebab saya pernah tanya soalan ni dekat awak ni sebelum ni. Betul. Kan? Mungkin benda tu you boleh kongsi. Kadang-kadang benda tu boleh mengganggu prestasi dalam permainan. Waktu hari kejohanan adalah hari pertama dan hari kedua period. Dan macam mana you letakkan benda tu untuk ataupun you nak kawal benda tu supaya benda tu tak mengganggu tim punya performance? Tapi kalau pengadaan dengan apa orang cakap period ni, apa yang saya dah lalui sebelum ni, apa yang saya buat, saya dapatkan nasihat daripada doktor pasukan lah, iaitu Dr. Nick Aziman waktu tu. So apa yang kita orang buat, kita cuba plan. Tapi kalau ikut pada semasa latihan, kita tak ambil serius sangat bab period ni. Tapi kita hanya more kepada nak pergi tournament. So bila nak pergi tournament, saya akan maklum pada Dr. Nick akan dapatkan diorang punya jadual period diorang bila. So sekiranya jadual period tu jatuh pada hari tournament, so doktor akan bagi dia ubat untuk diorang makan sebelum tu, supaya bila hari tournament diorang boleh bermain dengan baik dan boleh fokus dengan baik. Itu yang kita buat sebelum ni lah. Untuk latihan memang kita
tak apa orang cakap, tak ambil tahu. Tapi bila nak pergi tournament, yes, kita akan cuba jadualkan siapa yang period on the tournament day, siapa yang tak. So daripada situ doktor pasukan akan bantulah apa ubat yang nak kena bagi, apa yang dia orang kena buat. Macam itulah yang kita orang buat sebelum ni. Berat nampaknya tu. So Memang nampaknya dekat situ memang dalam tim perlu ada seorang bahagian pengurusan untuk wanita untuk membantu untuk proses mendapatkan data bila you punya period, bila you habis period. Betul ni Betul. Jadi sebab tu nak jaga tim wanita ni bagi saya bukan satu benda yang mudah. Kan? Sebab bila kita kategorikan kita negara masih mengekalkan budaya adat resam. Jadi benda-benda ni ada kalanya dia ada sikit mengganggu proses pentadbiran pasukan. Kadang-kadang ada certain urusan yang boleh mengganggu disebabkan oleh budaya. Kita tak nak salahkan budaya lah, tetapi it's part of kekuatan budaya di Malaysia ni menyebabkan ada benda yang menjadi halangan kepada jurulatih untuk over situation dia sebagai seorang jurulatih. Okey Nick. So sebagai jurulatih, bila kita tengok balik, so bila you nak plan the training, bila nak plan sesuatu latihan, contoh bila you nak pergi tournament, berapa lama latihan yang boleh mengadakan latihan yang untuk wanita, lelaki lain kan. Untuk wanita ni untuk betul-betul high intensity punya training, katalah tim Sukma, kita ambil contoh tim Sukma, dia nak pergi training ni, dia nak pergi Sukma dah ni, katalah lagi 2 weeks. So macam mana dia punya planning, sebab lelaki lain, perempuan ni lain sikit. Bila kita nak push, takut injury, really fragile. So macam mana you punya saranan ataupun you punya pesanan? Kalau daripada segi tournament lagi 2 minggu ni, apa yang kita buat macam saya cakap mula-mula tadi, kita more kepada integrated training dan juga more kepada game scenario punya training. So dekat situ kita akan dapat banyak input dekat situ daripada segi kelemahan. Biasanya saya akan tengok ialah kelemahan dulu. Saya tak tengok lagi kebaikan ni, saya akan tengok kelemahan dulu. Itu yang saya cuba buat selalu. Yang paling utama saya tengok daripada segi dia punya aggressiveness, dia punya ketahanan mental, dan juga dia punya orang cakap ni fitness. So dekat sini kita tengok dia punya macam mana dia boleh adapt, dia punya fitness bila dia training under fatigue, macam mana keadaan dia boleh fokus tak boleh fokus. So ini adalah antara yang selalu saya tengok. Dan dalam masa 2 minggu tu pula, biasanya saya dah buat more kepada game scenario punya training, more pada technical dan tactical. Ini yang saya selalu buat biasanya sebelum 2 minggu sebelum game. So daripada sini kita akan biasakan diri dia dalam situasi bermain. Maknanya kita dah tak fokus dah pasal conditioning block ni, kita dah tak fokus dah. Kita akan selit juga, dalam masa sama kita selit juga, tapi fokus more on technical dan tactical. Apa yang akan berlaku dalam game tu kita dah boleh bayangkan. Apa yang selalu berlaku kebanyakannya dekat breakdown, apa dia nak kena buat. Dekat scrum, apa dia nak kena buat. Dekat line out, apa dia nak kena buat. Defend dekat breakdown, apa dia nak kena buat. So ini adalah antara benda yang saya selalu terapkan dan jadikan dalam game scenario. Kita buat short game scenario, misalnya kata nak breakdown, kita buat more on breakdown. Line out, kita buat more on line out. Game situation daripada line out. Itu adalah antara benda-benda yang selalu saya dengan coach saya yang lain buat lah. Okay. So maksudnya 2 weeks tu dah lebih fokus kepada technical, lebih kepada individual training punya skills. Kan? So dah kurang dah lebih kepada conditioning punya ni. Takut daripada conditioning tu dia salah susun. So waktu tournament dia fatigue, langsung tak boleh main. Betul ni Ya, betul. Kan? So Nick, just nak tanya, apa pandangan Nick berkenaan dengan persediaan setiap pasukan kena adakan player profile? Okay. So because kat sini Nick ada kongsikan dengan saya, the kriteria untuk sesebuah pasukan itu untuk dia punya player profile, team profile. Ni team profile, player profile kejap lagi saya kongsi. So team profile ni apa yang saya tengok ni, apa ada daripada tim saya sebelum ni lah. So ini yang saya nampak daripada tim saya. Kalau kita tengok team profile ni, maksudnya apa kelebihan yang tim ada, apa kelemahan yang tim ada. Itu maksud dia team profile.
So apa yang kita boleh tengok kat sini ialah apa yang ada pada tim yang saya bawa sebelum ni. Kalau daripada segi attacking, kekuatan dia ialah more kepada attacking daripada scrum. So yang ni yang mana yang merupakan senjata utama pasukan wanita sebelum ni ialah kita gunakan ni semasa nak berlawan dengan Hong Kong. Di sini jugalah macam mana kita nyaris-nyaris nak menang dengan Hong Kong. So yang mana kita menggunakan attacking from scrum, kita buat kick and chase. So daripada situ kita tahu kita ada winger yang laju, so kita gunakan method ni untuk beat Hong Kong. Dan kita berjaya mendapat 2 try daripada apa orang cakap tactical ni. So daripada kelemahan yang kita boleh tengok, kelemahan dalam tim yang ada ialah saya rasa semua orang ada kelemahan ni, handling. Semua orang ada handling. So ini adalah benda yang selalu kita kena tengok. Kerana handling ni adalah satu komponen yang amat penting. Dan satu lagi, breakdown. So breakdown ni ialah melibatkan apa yang berlaku selepas kena tackle. Maknanya rug. Dekat rug tu nak apa yang nak kena buat. Kalau dia orang yang menackle, apa yang dia nak kena buat. Kalau dia orang yang di-tackle, apa yang dia nak kena buat. So benda ni ada banyak weakness yang saya tengok dalam pasukan saya sebelum ni. So daripada segi defend, kita punya strength ialah kita punya line speed lah. Kita punya line speed, nak kata laju tak juga, tapi di mana line speed kita berada di tahap yang moderate lah, yang mana kita boleh tutup pemain tu dengan cepat. Itu yang saya nampak. So daripada segi weakness dia, kita problem bila kita main maybe first 2-3 minit kita punya team communication okay, tapi selepas tu communication kita dah habis dah, putus-putus dah, wifi putus lah, apa semua tak ada, network semua tak ada dah, dia orang dah tak boleh fokus dah. Satu lagi dekat breakdown, kadang-kadang dia orang tak tahu apa yang dia orang nak buat. Bila berlaku je kena tackle lah, bila berlaku rug dia orang tak tahu apa nak kena buat. Dia orang tak tahu. So nak kena buat, aku nak kena jaga di tengah ke, aku nak kena naik ke, aku nak kena jaga kiri ke. Ini antara weakness yang berlaku dekat breakdown. Satu lagi mindset lah. Dia kadang-kadang setengah orang yang berlaku sebelum ni, mindset dia kadang dia dah set dalam diri dia, ini aku tak nak kacau lah, biar aja pasal aku dah letih. Ini yang selalu berlaku. Ini adalah antara team profile yang boleh saya terangkan lah yang ada pada team sebelum ni. Yang seterusnya style of play. Ni style of play ni more pada gameplay lah. Setengah orang kata game profile. Tapi bagi saya akan cakap ni style of play. Ini antara style of play yang saya dapat daripada tim kita sebelum ni. Ini yang saya letakkan daripada segi kontak. Apa yang saya nak ada pada bila berlaku kontak tu ialah mesti ada aggressiveness semasa nak pergi kontak tu. Mindset kena kejap. Ini yang saya selalu cakap dengan dia orang. Saya cakap dengan dia orang kena geram. Kena ada orang cakap apa, kena berani. So bila kita tengok kat sini ruthless / Cindy. So maknanya kena bermain macam Cindy lah. Ni antara player saya lah. Saya jadikan contoh orang yang boleh buat situasi macam tu. Violently macam City lah. Yang kita tengok City. Ini antara player yang cukup violent bila bermain dan juga agresif. So dalam tu saya letak juga skill. Apa skill yang diperlukan? Decision making. Explosive contact. Explosive contact ni maknanya contact dalam keadaan yang momentum yang intensity yang laju, intensity yang cukup kuat. Leg drive ni kaki. Macam mana kita nak drive kaki bila go for contact. Lepas tu ball coordination. Bola tu nak letak ke mana bila pergi contact. Letak sebelah bahu yang kena contact ke atau bahu yang tak kena contact. Lepas tu footwork ni kaki lah. Mana footwork ni kita permainan kita nak ke kiri ke nak ke kanan ke. Last kali tu ball presentation. Macam mana dia nak present bola tu apabila jatuh ke bawah. Dan seterusnya apa language use ni maksudnya apa yang dia saya kata bila seseorang player tu, orang yang bawa bola tu pergi contact dan orang yang support dia akan bercakap language use apa yang dia akan guna. Kalau dia kata okay hold maknanya dia kena hold dulu. Okay, bila dia kata carry, okay, bawa dulu. And then dia kata down, then bawa dia down. So ini antara communication, language use yang digunakan dalam saya punya style of play. Seterusnya, Akila, yang bawah, slide bawah. Yang seterusnya, avoid contact. Macam mana nak avoid contact? So apa yang saya nak tengok kat sini ialah strong, aggressive running line, utilizing quick passing out wide. So apa yang maksud kat sini ialah
dengan menggunakan larian yang agresif dan make sure passing yang accurate. Make sure kita boleh passing up wide. Maksudnya kita passing bola sampai ke hujung. Itu yang saya maksudkan kepada pemain. So apa yang nak tengok kat sini, mindset precision macam mana. Ana dia very precision bila dia dapat bola. So ini kita bagikan contoh supaya yang lain boleh tengok macam mana Ana bermain. Efisiensi macam N, dia pandai tengok, dia pandai cari tempat, pandai cari space. Dan skill daripada segi speed and decision making, communication. Lepas tu accurate, make sure kena pastikan passing tu kena accurate antara 5 ke 8 meter. Dan juga punching onto ball and forward. Ini antara tak semua orang yang ada yang boleh buat. So apa orang cakap, ini benda yang nak semua player kena ada lah, footwork ni. Satu lagi ialah language use macam tadi juga, communication. Maknanya 7 maknanya bola terus keluar wide, bola terus keluar ujung sampai ujung. Then wide sama juga. So ini adalah antara style of play yang saya terapkan dalam tim sebelum ni. Okay, so it's mean you punya style of play ni, orang cakap semua kita punya coaching staff and kita punya SNC or everything, then everybody semua kena tahu, dengan tim semua kena tahu. Kita bergerak betul dalam satu koordinasi yang sama Ya betul. Kan, ni biasanya coach dia tak nak bagi tahu pattern play dia, takut nanti ada orang bocorkan kat tim lain. Tapi sebenarnya benda ni sangat penting untuk memastikan pemain clear apa sebenarnya kita punya expectation, betul lah. Satu lagi bagi saya pemain-pemain ni kita kena bagi tahu dekat dia apa yang kita nak. And then satu lagi orang cakap, kalau kita tak bagi tahu, ada setengah pemain, bagi saya pemain wanita lah especially, kita kena bagi guideline dekat dia, baru dia boleh nampak. Kalau kita tak bagi guideline, susah untuk dia bermain. So ini ada antara yang memang kita kena tekankan. Setengah orang mungkin orang akan cakap kalau dalam coaching punya method ni kita panggil coach centered. So kadang-kadang benda-benda ni kita kena terapkan juga, kita terpaksa buat juga. Bukan player centered lagi. So bagi saya untuk wanita ni kita kena tekan lebih sikit, kena bagi dia betul-betul guideline supaya dia tahu apa yang dia nak buat. Untuk selepas tu bila dia dah okey dan kita tak ada masalah lagi lah, kita lepaskan dia apa yang dia nak boleh buat. Okay, so sebenarnya pemain wanita ni, kalau especially kalau di level sekolah ni, kalau salah betulkan saya, apa yang kita kena tekankan dekat diorang ni adalah pre, during and post. Maksudnya kalau you start bawa bola, masa you sebelum you langgar dah berlaku, dan selepas tu apa nak buat. Satu kena betul, ni, betul kan? Betul. A to Z kena buat macam tu. Betul. Betul. Kalau tak, dia angkat bola lagi. Itu je. That's why kita tengok dia ada lagi pada ujung sini, pergi ujung sana, sudut. Okay. So adakah benda tu you alami pada peringkat awal masa pembentukan pasukan? Betul, saya alami. Sebab itu saya cuba ubah method ni. Saya cuba buat guideline macam ni. Especially daripada segi law bermain. So kita kena betul-betul bagi tahu. Kita tak boleh bagi tahu semua. Kalau bagi tahu semua dia tak boleh masuk. Kita bagi tahu satu-satu. Mungkin sebulan ni kita akan beritahu pasal breakdown punya law. Itu je, cukup. Jangan lebih-lebih. Kalau kita bagi tahu lebih, dia tak boleh masuk lagi dah. Ini antara pengalaman yang dialami Pengalaman yang dialami So adakah wanita ni adalah, yalah kita tahu wanita insan yang lemah. Jadi adakah wanita ni juga terlalu banyak input, nanti dia akan lagi banyak lupa ke macam mana? So pengalaman you lah, you pernah bawa tim lelaki, banyak pernah bawa tim perempuan, based on your experience. Bagi saya terlalu banyak input tak boleh kalau kita buat tim wanita. Kita kena bagi at least maksimum pun 2 input. Kalau kita bagi lebih, confirm dia akan bercelaru, dia tak tahu apa nak buat, dia hilang fokus. So lebih baik kita buat sikit-sikit supaya dia tahu betul-betul. Especially dia punya kelemahan dia. Bila kelemahan ni, bila kita tekan setengah, bukan kata setengah lah, majority dia akan down. Bila kadang kita tak marah, kita tegur saja, dia akan down. So ini antara cakap elemen yang kita sebagai coach ni kita kena sabar. Kena sabar. Ada sampai satu tahap tu tak boleh sabar je, tapi nak tak nak kita kena relax, kita kena ikut juga cara dia. Kadang-kadang kena faham juga keadaan dia. Mungkin dia dah tak boleh buat, so kita kena faham, kita kena cari metod lain untuk supaya kita tarik dia, supaya dia boleh ikut apa yang kita nak. Okey.
Susah juga. Susah juga menjadi coach wanita ni. Okay. Ni kita tengok balik dekat sini. Okay, kita tengok ini adalah antara orang cakap apa? You punya test yang you buat untuk team. Betul tak? Betul. Betul. Kan? So mungkin Nick boleh kongsi sikit. Mungkin dalam ni nak tahu. Mungkin kalau dia tak ambil daripada daripada 8 test ni, mungkin ada certain test yang you rasa okay, daripada 8 ni kalau you dapat buat 4 pun you dah boleh cukup dah untuk test player ni. Boleh tak you kongsi sikit cardiovascular tu macam mana macam ni? So mungkin ada sikit-sikit perkongsian daripada you. Kalau bagi saya untuk permulaan ni, antara test yang relevan lah saya rasa ialah bagi yo-yo test, speed test, passing, apa orang cakap passing test dan juga agility test. Ini adalah antara orang cakap komponen yang basic lah yang kena ada. Dan paling penting sekali antaranya ialah yo-yo lah. Yo-yo ni kita boleh nampak ketahanan dia bila dia apa orang cakap setakat mana dia boleh pergi. Dan kita boleh tengok bila dalam latihan kita buat under fatigue training dekat tahap mana dia boleh pergi. So saya rasa yang benda yang kita boleh buat basic ialah yo-yo test, agility test, speed endurance ni mungkin kita ada kekangan sikit, mungkin perlukan alat atau apa-apa, atau mungkin kita boleh modify lah. Antara speed test yang kita boleh buat ialah 30 meter repeated sprint, di mana kita boleh buat untuk kita boleh set time dekat situ berapa jauh dia boleh pergi. Itu adalah antara yang kita boleh buat. Kalau macam speed endurance RSA ni kita mungkin tak semua sekolah ada kan. Saya rasa memang tak ada langsung ni alat ni. So yang kita boleh buat ialah speed 60 meter sprint test, 30 meter sprint test. Ini kita boleh orang cakap ubah. Passing test, passing ni kita boleh buat lah ikut kemampuan yang kita nak buat, ikut kemampuan pemain, bukan kemampuan kita, kemampuan pemain. Passing kita mungkin untuk permulaan kita buat 5 meter dulu. Berapa dia boleh pergi, berapa accurate dia boleh pergi. And then juga itulah antara cardiovascular, speed, passing dan juga agility. Ini 4 antara benda yang relevan lah untuk permulaan untuk buat pasukan rugby wanita ni. Okey, so antara elemen-elemen dia. Okey, jadi kalau nak ambil 8 ni nak buat tim negara tak? Jadi kalau nak buat tim baru ke apa. Jadi ini antara elemen-elemen yang biasa coach Nick gunakan dalam untuk buat dia punya evaluate dia punya player. Okey Nick, boleh tak? Okey, hari ni you just kongsi sikit. Okey, bila kita tengok balik bila nak design training program. Tadi you tunjukkan training team Malaysia. So bila you buat training session, tim lelaki ni biasanya maksimum dia boleh training ikut coach dia punya capacity. Itu tim lelaki. Dia punya training ikut coach. Kena hari tu coach mood dia tak baik, dia boleh jadi 3 jam. Ada coach yang tak meet dia punya expectation on that day, dia boleh jadi dekat-dekat 2 jam setengah, 3 jam. So it depends. So macam mana dengan tim wanita, macam mana you diversify untuk skill berapa lama, untuk for endurance and cardiac punya training berapa lama, dan juga untuk game punya ni berapa lama. So macam mana you diversify benda? Biasanya saya dengan panel coach yang lain, kita orang biasanya kita buat berdasarkan kelemahan pemain, apa yang kelemahan pemain tu ada. So apa yang kita buat ialah apa orang cakap ni, latihan tu biasanya kalau latihan saya sesinya biasanya kita takkan lebih daripada 2 jam biasanya. Majoriti kita akan buat 1.5 jam, itulah berdasar kepada itu. Kelemahan yang kita tengok daripada situ kita akan cuba modify latihan yang kita buat. Dan kita tak ada tetap, kita tak ada nak buat. Ada setengah orang dia buat, dia ikut YouTube, dia tengok YouTube planning buat macam tu, dia tiru YouTube punya. Bagi saya bukan tak boleh. So rugby ni subjektif. There's no right, there's no wrong in rugby. There's always subjektif. So kita tengok apa kemampuan yang pasukan kita ada dan kita olah daripada situ, jadikan plan. Macam mana kita nak buat? Daripada segi conditioning, tahap macam mana kita nak buat? Untuk technical apa kita nak buat? Untuk tactical apa kita nak buat? So daripada situ saya agih-agihkan. Biasanya conditioning ni kita akan buat dalam masa yang cukup agak lama lah. At least kita ambil 12 minggu punya period of time untuk conditioning. 12 minggu punya period. Tapi
kalau nak untuk sekolah-sekolah, mana yang rasa boleh buat, seelok-eloknya at least kita buat apa orang cakap 2 minggu punya period. Mungkin kita more kepada conditioning. So after 2 minggu, untuk the next 2 minggu kita more pada technical part. Okay, and then the next 2 minggu kita buat kepada more pada tactical part. And then the next 2 minggu kita akan buat more kepada game situation. Kalau bagi saya lah cadangan saya untuk yang peringkat sekolah ni. Sekiranya tak ada masa juga, dia boleh olah buat seminggu. Tetapi kena faham, kena tengok, kena pandai buat tapering period dia, kena tahu. Waktu bila dia boleh rest, waktu bila dia boleh full force untuk latihan dia. So ini adalah antara elemen yang kita kena tahu. Paling penting tapering period ni, kita kena tahu bila kita nak restkan dia. Macam perempuan ni memang rumit. Pasal apa? Bila kita bagi high intensity training, sudah pastinya dia akan injured pada hari selepas ni. Confirm. Majority 98% player akan injured. So benda ni macam mana kita nak atasi ialah kita dengan macam mana kita nak olah kita punya latihan tu. Untuk permulaan mesti kita buat high intensity. The next day mungkin kita turunkan sikit, lower down. Kita kena pandai agih-agihkan. Kita kena pandai apa orang cakap set the intensity of latihan tu. Pasal perempuan ni kita tak boleh buat macam lelaki. Kalau kita buat macam lelaki, confirm sampai tournament dia dah tak boleh main langsung dah. Pasal injury adalah masalah utama pada pasukan negara yang sebelum ni. Sentiasa akan ada injury. So, okay, bila kita tengok macam plan yang Coach Nick buat sebelum ni, okay, untuk pasukan negara mungkin dia punya sesi latihan dia straight 3 bulan, 4 bulan, 1 year. Okay, so senang kita nak plan. So macam mana bagi pasukan-pasukan yang contoh, okay, hanya boleh mengadakan sesi latihan 2 minggu sekali, contohlah, okay, pasukan, katalah pasukan Sukma. Dia tak boleh nak buat training 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kan. Semua melibatkan kos. Jadi, macam mana you punya suggestion? Is it setiap kali session training dimulakan dengan kita punya evaluate dulu? Dia lepas evaluate baru kita tahu condition, dan baru early session diversified, dan lepas tu towards the next day punya session baru boleh combine training. So macam mana pada pandangan you? Adakah macam tu ataupun kita terus combine sekali je? No, biasanya kita evaluate dulu. Kalau saya lebih elok kita evaluate dulu. Pasal apa? Daripada situ kita boleh kenal pasti terus apa kelemahan yang dia ada. Kalau macam peringkat-peringkat apa Sukma ni apa semua, lebih baik kita evaluate dulu daripada segi dia punya medical background dia, daripada segi dia punya apa cakap apa ketahanan dia. So daripada itu kita dah boleh evaluate. Dah evaluate baru kita plan apa yang kita nak buat. Itu pada pandangan saya lah. Sebaik-baiknya kita evaluate dulu. So evaluate, buatlah certain test yang berkaitan sebelum kita pergi ke fasa yang lebih high intensity. Kalau tak nanti takut nanti injury lagi mudah lah kalau kita terus Ya, pergi betul. high intensity. Okay. Betul. Okay. Jadi sebelum saya teruskan dengan soalan seterusnya, ada tak yang hadir pada hari ini ada nak bertanya? So boleh unmute dan boleh tanya pada Coach Nick. Ada apa-apa soalan? Kita ada 90 orang dalam ni. So ada apa-apa soalan tak yang nak ditanyakan kepada Coach Nick? Okay, mungkin tim lelaki kita senang. Okay. Okay, Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Okay, saya ada satu soalan untuk Coach Nick. Berkenaan dengan kalau murid perempuan yang datang period, biasanya untuk game, ubat apa yang diberikan? Ataupun adakah pemakaian pad tu dia macam mana? Kalau nak main tanpa makan ubat boleh tak? Sebab untuk murid sekolah rendah kan? Itu soalan saya. Okey, soalan ni cukup bagus ya. Cukup bagus soalan ni. Pada pandangan saya, sebaik-baiknya untuk pengambilan ubat ni kena dapatkan nasihat daripada doktor dahulu. Kalau macam untuk budak sekolah ni, bagi saya, macam saya, player saya dulu ada yang period dia boleh main, tak ada masalah, dia boleh fokus, dia boleh
Dia boleh carry on apa-apa sekalipun, tak ada masalah. Tapi kalau untuk budak sekolah ni, sebaik-baiknya dapatkan nasihat doktor dahulu, baru buat keputusan untuk ambil ubat, ataupun bertanya dengan individu sama ada dia mampu tak mampu untuk bermain. Sekiranya dia kata dia tak boleh, so better kita rehatkan dia daripada bermain. Itu pandangan saya lah. Pasal ubat dia, saya nak beritahu nama dia pun saya tak ingat, tapi ini semua atas apa orang cakap doktor yang bantu saya sebelum ni, Dr. Ni Aziman, so dia yang uruskan sebelum ni. So apa-apa pun saya takkan bagi apa orang cakap player saya main kalau doktor itu kata tak boleh, dan saya akan ikut cakap dia. Mana tak boleh main, mana direhatkan. Yang paling penting sama ada diri sendiri tu dia boleh tak boleh, tu je. Ini kita kena orang cakap kena tengok betul-betul kalau bab-bab period ni. So benda yang cukup sensitif. Okey. So payah juga tu kan. So sebab itulah penjadualan tu perlu ada. Pengurusan perlu ada penjadualan tu, betul eh? Betul. Sebab kalau okey, ni ada soalan daripada Syahri Zainal. Okey. So job scope untuk each position. In each position coaches ke macam mana ni? Saudara Syahri Zainal. Player. Okay, mungkin boleh unmute sebab awak ada kat tepi laut tu. So angin belakang kuat. So boleh unmute dan boleh tanya soalan. Dia boleh tak? Mungkin get more clear kepada coach Nick kita. Boleh tak? Awak tahu? Okay, job scope setiap player lah. Macam as a forward dia ada 3 kan. Yang biasanya nombor berapa yang digunakan untuk letak, yang mana untuk running, playmaker. And then kat situ ada tulis rover. Apa fungsi sebagai rover kat situ? Okay, so biasanya rover ni yang bermain di center. So apa orang cakap, ianya tengok kepada individu tu. Biasanya saya letak dia, kita panggil dia rover, biasanya dia yang boleh bermain di steno dan juga di winger. So dia boleh cover dua-dua posisi ni. So job scope ni semua pada macam yang Coach Wak bagi tahu ni tadi, saya rasa is more kepada functional role lah. So apa yang dia boleh buat. So functional role, so ianya terpulang kepada kita kena evaluate player tu apa yang dia ada. So macam contoh kalau kata rover ni tadi center, apa yang dia boleh buat. Dia boleh dia boleh penetrate space dan dia boleh create space untuk winger dia. So kerja dia is to become a penetrator. So make sure dia dapat bola, jangan passing, dia going straight. Dapat apa orang cakap, tarik 2 player dan dia make a offload ataupun simpan bola tu. So ini antara orang cakap job scope ataupun functional role yang kita boleh letak pada pemain tu. Tapi kena tengok apa kelebihan dia. Daripada situ baru kita letak dia punya functional role dia. Okey lah tu coach. Okey, Coach Nick ada soalan. Okey, soalan yang pertama berkenaan nutrition. Okey, wanita ni concern dengan berat badan. So ada kecenderungan untuk skip makan dan turun berlatih. Apa yang coach boleh buat untuk tangani masalah ni? Ini soalan ni lebih kepada nutrition punya coach ni. So bagi saya, bila kita bawa tim wanita ni, problem tak makan. Bila bab makan ni, coach apa orang cakap, player wanita ni memang problem. Especially kita nak suruh dia makan sayur. Memang susah. So apa yang kita buat, macam sebelum ni saya dapat bantuan daripada Coach Wanjir lah. Coach Wanjir dapatkan nasihat daripada ISN. So orang ISN akan datang bagi apa orang cakap, bagi talk berkenaan dengan nutrition ni kepada pemain-pemain. Apa yang dia perlu buat, apa yang dia tak boleh buat, apa yang dia boleh makan, apa yang dia tak boleh makan. So benda ni kena strict. Tapi actually sebenarnya pemain ni dia very cheeky. Bila dia kata yes. But di belakang kita dia buat benda lain. Dia kata itu okey, jangan makan lagi benda-benda ni. Belakang kita dia order Grab, dia order Food Panda. So benda ni kita susah nak tangani dia. So nutrition ni adalah sebaik-baiknya kita dapatkan nasihat daripada nutritionist. Macam mana kita nak suruh dia orang makan, apa yang kita nak buat. Benda ni kita kena plan, kena masuk dalam program juga. Apa yang kita nak buat, apa yang dia nak suruh player makan. So kita kena tengok kat situ.
kita tak boleh apa orang cakap, sebagai seorang macam saya as a coach, apa yang saya boleh tengok, apa yang saya boleh buat ialah saya cuma boleh pantau saja. Dan saya boleh apa orang cakap, saya cuma boleh pantau, dan kalau ada nampak yang tak, dia makan benda yang tak boleh dia makan tu, saya larang. Tapi di belakang dia akan makan juga. So benda ni memang susah. Bab nutrition ni memang susah. So kecuali ada setengah player yang betul-betul dia disiplin, dia dengar, insya-Allah memang boleh dia apa orang cakap, dia dengar cakap dan dengar arahan apa yang kita nak buat. So in term of nutritionist ni, nasihat saya lebih baik dapatkan nasihat daripada yang berpengalaman daripada segi nutritionist, bagi talk dekat pemain-pemain supaya dia faham, dan apa yang dia boleh buat, dia bawa balik rumah, dia akan ikut apa yang kita buat, apa yang kita nak dia buat. So kita kena cari third party lah untuk terangkan kepada. Betul. Kalau kita cakap, dia cakap dia ni coach atas padang, mana dia faham pun. Okay, ada satu soalan lagi. Just player yang recovery daripada injured. So macam mana nak start balik latihan tu? So dia sama tak dengan pendekatan dengan lelaki atau perempuan ni, dia lain sikit yang coach Nick buat untuk tim sebelum ni? Saya rasa sama je. Daripada return to play daripada injury, biasanya saya akan dapatkan apa orang cakap nasihat daripada ISN lah. So doktor ISN akan nasihatkan sama ada dia dah full recovery untuk pergi latihan ataupun tidak. Kalau dia kata dia dah full recovery, okey, dia boleh datang latihan, dan doktor akan beritahu, okey, biasanya doktor akan beritahu dekat saya, okey, dia hanya boleh buat latihan ni dulu untuk permulaan. So kita akan set dekat situ, maknanya jurulatih esensi 1J dia akan set up latihan apa yang dia akan buat. So maknanya biasanya bila dia return untuk berlatih balik, dia tak terus masuk tim. Dia akan latih asing dulu. Dia kena buat latihan yang berbeza. Sehinggalah esensi kata okey, apa clear, dia dah boleh masuk tim balik, okey, dan baru kita boleh masukkan dia balik. Kebiasaannya. Dia tak ada perbezaan antara lelaki dengan wanita lah. Jadi itu mungkin dalam pasukan negara. So apa nasihat ni kepada yang macam pasukan sekolah, mungkin pasukan negeri, untuk pemain-pemain yang injured ni. So adakah kesedaran tu datang daripada players ataupun kesedaran tu perlu dari pihak pengurusan untuk mengawal keadaan tu supaya injured tu jadi lagi teruk? So macam mana you punya pandangan? Pandangan saya kalau tentang injury ni, kita as a coach kena berkeras sedikit. Pasal apa, pemain wanita ni, saya rasa pemain lelaki pun sama. Bila in term of injury ni, dia kadang-kadang dia nak main je kepala dia. Saya nak main je, saya boleh main coach, saya boleh main. Tapi actually injury tu akan memudaratkan lagi dia punya injury dia tu. So kita as a coach kena make sure, kena set rule, set undang-undang, kata okey, kau injured, make sure pergi rehab dulu, dapatkan fizio dulu, make sure buat dah full recovery, ada surat doktor, baru balik main, baru datang balik training. So benda ni kita kena strict. Biasanya kita kena bagi tahu, macam Kila cakap tadi, memang yes, kita kena bagi tahu, kita kena keras, kita kena set the guideline. Ini korang kena buat ni, korang kena buat ni, korang kena buat ni, korang tak boleh ni, korang tak boleh ni. So kalau kita tak buat macam tu, player for sure. Saya pernah jadi player, dan player yang sebelum ni yang perempuan saya tahu. Dia tahu dia nak main je. Bila dia tak dapat main, dia menangis kalau yang perempuan ni. Tu yang selalu berlaku. Kalau bab injury ni kena serius. Pasal apa? Kita kena dapatkan nasihat daripada doktor, dapatkan nasihat daripada fisioterapi. Supaya bila dia datang main balik, dia dalam keadaan yang baik, yang full recovery. Okay, so maksudnya perlu juga dapat nasihat somebody yang boleh bantu untuk determine dia punya injury level. Kan? Okay. So ni bila kita berbalik kepada basic of player yang coach ni cakap tadi, cara nak ambil player kat sekolah ni, pertamanya kita tanya dia ada tak terlibat dengan sukan-sukan lain, silat, lepas tu netball dan olahraga. Okay, soalan ni macam mana player yang perempuan lah especially dia punya passing ball dia dah terbiasa passing macam bola jaring. So macam mana nak betulkan dia punya in conditioning of passing tu? Ini yang biasa berlaku ni, Apa macam saya cakap yang memula tadi, apa yang kita kena buat,
kita dah kena pasti dia punya kelemahan. Macam Kila cakap tadi, dia passing macam passing netball. Kita pastikan setiap kali latihan dia turun, dia perbetulkan dia punya kelemahan tu dulu. Dia akan buat benda yang sama je. Maybe untuk one day tu kita tak bagi dia masuk latihan bersama, kita suruh dia concentrate on main tu je dulu, untuk buat passing je dulu. Ataupun bila dia balik, kita bagi dia homework. Okay, this is what you gonna do. Ini yang kau kena buat. Make sure, okay, ambil ni, pegang macam ni, technical pegang macam ni, passing, baling ke dinding, bawa balik bola ni. So ini yang biasa saya buat dulu. Saya akan bagi homework dekat dia orang. Ini yang dia orang kena buat. So by the time dia orang datang balik training, saya nak tengok progress dia. Boleh tak boleh. Selagi dia buat macam tu, saya akan tarik dia ke tepi. Bila dia main dalam kita buat game situation, tengok dia buat lagi passing, kita tarik dia keluar. Okay, you do this thing first. Buat ni dulu. Betulkan balik tangan ni. Supaya make sure dia akan concentratekan benda tu yang sama je. Tapi kadang-kadang nak kena ada marah juga. Kalau tak marah, dia tak dengar juga. Tapi benda ni kita kena tekan sikit lah, kena strict. Kalau in term of technical ni, kita kena tekan sikit. Okay, so maksudnya kita kena lebih ada latihan pengkhususan lah. Bila kita dah nampak masalah tu yang sangat ketara, tak boleh bertukar-tukar, dan kita kena ada spesifik dia punya training session khas untuk benda tu je. Ya, betul. Okay, so lagi satu, maybe this the last question. Okay, untuk yang setakat ni, okay, so kita tengok, okay, contoh, soalan ni macam soalan saya tadi, tapi cuma bunyi dia beza sikit. Through your experience, sebelum ni mungkin ada break camp yang lama, kan? So macam mana kita nak make sure player tu still on fit, keep on fit. Okay, waktu dia tengah break camp tu, bila dia datang balik, dan lepas tu dia dah fit. Ni sebab macam maksud saya cakap tadi, so kita tak dapat nak buat training yang panjang, so dia akan training 3 hari, mungkin seminggu, dan lepas tu buat break camp dia sebulan. Jadi macam mana nak make sure kan player tu keep fit? Ada tak method-method yang Coach Nick gunakan? Biasanya apa yang kami buat ialah kita set a plan untuk setiap individu tu apa latihan yang dia kena buat, and then biasanya kita set, bisa kata kalau kata break camp 2 minggu, dalam 2 minggu ni kita plan kat dia program supaya dia buat. And then by the time dia balik, kita akan buat satu fitness test, kita akan tengok dia punya progress. Dia buat tak buat. So daripada itu kita boleh evaluate, kita boleh tengok sama ada dia buat latihan dia sendiri ataupun tidak. So dekat sini apa yang saya maksudkan ialah kita kena bagi dia homework untuk dia buat latihan, kita kena bagi dia program supaya dia tahu apa benda yang nak buat. Kita tak boleh cakap, so kita kena set, kita kena buat, kena plan, bagi dekat dia, dia kena ikut apa yang kita plan. Okay, maksudnya dia ada dia punya plan-plan tertentu dia. You have to follow this one. If you're not follow, dan lepas tu you akan lari daripada dia punya ni lah. Betul Sekejap. Okay. So training dah sudah, planning training dah sudah, and everything. Okay, so sekarang ni adalah fasa yang dikategorikan sebagai fasa yang terakhir. Okay, kita dah pergi game and everything. Okay, so bagi Nick, okay, so apa pentingnya, okay, untuk setiap tim, okay, untuk ada dia punya player profile background. So sebenarnya apa kepentingan benda tu dalam sesebuah pasukan? Contoh, okay, ini contoh yang Coach Nick untuk dia punya pasukan negara. So apa sebenarnya pentingnya benda ni? Benda ni yang paling utama sekali yang kita nak tengok ialah tentang medical background dia lah. Kita tahu dia ada sakit ke, tak ada sakit ke. And then satu lagi kita kena pastikan, make sure dia punya waris dia, kita kena tahu sekiranya ada berlaku apa-apa, tu penting kita kena tahu. And then satu lagi kita kena tengok, kita boleh tengok daripada segi evaluation apa yang dia ada pada diri dia. So ini adalah antara profile yang kita buat lah. Tapi yang paling penting sekali ialah medical lah. Medical ni sebab apa kena ada, pasal kita tahu background dia,
Pasal apa? Kalau takut berlaku apa-apa semasa latihan, kita tak tahu apa punca dia. So daripada sini kita tahu sekiranya ada setengah-setengah pemain tu dia cuba rahsiakan dia punya penyakit dan kita tak tahu tiba-tiba ada berlaku sesuatu dekat badan dan kita tak boleh nak detect kenapa dan mengapa. Kadang-kadang bukan sebab injury rugby pun, kadang injury lain. Salah satu lagi kita boleh tahu dia punya achievement yang sebelum ni, apa yang dia ada, dan lain selainnya tak ada apalah, tapi yang penting profil ni memang wajib lah kena ada, dan kita tahu apa pemain ni yang berasal dari mana, dan apa orang cakap latar belakang dia, dan juga kita tahu apa adakah dia belajar, adakah dia bekerja. So ni adalah antara benda-benda yang kita kena ambil tahu jugalah bila kita buat team profile ni. Kalau kita tengok dalam ni tak ada medical, tapi kalau ikut yang profile yang sebelum ni kita ada letak medical lah. So itulah dia kira. Okay. Jadi benda tu just kita nak tahulah kan, background dia, pencapaian dia. At least kita tahu for each level of player tu tahap mana. So ini contoh di peringkat nasional, tapi mungkin di peringkat sekolah atau di peringkat kelab, so boleh buat benda ni as kita dah tahu kan berapa banyak pool yang kita ada, tahap pemain ni sampai tahap mana. Betul ni Okay. And paling penting medical tu. Itu yang paling penting, medical background. Okay. So ini pun salah satu contoh lah. So in details, okay, position apa. Okay, ni antara contoh-contoh profile player, betul ni Ya, betul. Ini kan kita pun tak kenal player. Kan, bila kita nak minta player ni masuk kan, kita tahu nama penuh dan nama gelaran. Dan dipanggil dalam padang pun kita tak tahu lah rupanya dia ni. Kan, kena macam kalau kita tengok coach Nick, player yang datang tu berubah-ubah. Mungkin untuk SEA Games kali ni lain, pergi Asia Series lain. Betul kan. Mungkin dia ada core, tetapi dia ada dia punya yang akan in out. Jadi benda ni sangat penting, okay, yang mana all the management team and coaches kena ada untuk dia kenal player. Okay, ni sekejap kita ada sedikit selingan, okay, yang mana kita sangat bertuah hari ni, okay, sebab apa? Okay, dalam sesi kita hari ini kita ada bersama, okay, Cik ke Puan saya tak sure, tapi Amira daripada ISN nutritionist yang jaga untuk team Women's Rugby 7. Okay, jadi kita sangat-sangat bertuah hari ini. Terima kasih. Okay, sebab apa? Sebab beliau nak kongsi macam mana proses untuk jaga nutrition team ladies ni. So Cik Amira ke Puan Amira? Saya pun tak sure ni, kan salah panggilkan Puan. Puan, Puan. Jadi boleh Puan kongsi sikit kepada kita yang hadir pada hari ini, berkenaan nutrition untuk pasukan rugby wanita, ataupun tak semestinya pasukan rugby wanita, mungkin dalam sukan kepada wanita terutamanya. So, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Terima kasih atas opportunity. Terima kasih pada Coach Faiz yang bagi link kepada saya untuk join workshop rugby ni, sebab saya masih lagi baru dalam sukan rugby, tetapi saya sangat berminat lah. Bagi saya, nutrition play important role untuk sukan rugby ni. Sebab kita tahu dalam sukan rugby ni, speed, strength, agility, power adalah komponen yang penting untuk sukan rugby. Jadi dia berkait rapat dengan lean body mass, lean muscle mass. Okay, so untuk kita mengetahui berapa banyak yang diperlukan lean body mass untuk untuk setiap individu tu, kita perlu buat assessment dulu lah. So apa yang saya buat, bincang dengan coach dulu, and then kita buat body composition assessment. Body composition assessment ni untuk tahu komposisi badan kita, berapa banyak muscle ataupun berapa banyak fat dalam komposisi badan sesuatu atlet. Okay, so selepas kita dah dapat tahu result untuk body composition atlet, kita akan discuss dengan coach dan juga strength and conditioning officer untuk set the target. Okay, sebagai contoh, atlet A ni kita nampak dia okay. Sebenarnya berat okay, in term of berat okay, tinggi okay. Sebenarnya badan dia ada tinggi dengan fat.
So apa yang kita boleh buat adalah untuk tukar komposisi fat itu, kita lebihkan masa. Kita target dia adalah untuk increase muscle mass. Okey, ataupun ada setengah atlet ni datang dengan berat badan yang sangat low. So apa yang kita punya intervention adalah untuk target utama kita adalah untuk menaikkan dia punya lean body mass. So selepas kita duduk dan discuss bersama coach, kita akan keluarkan dengan body composition target, di mana kita target untuk, of course kita nak increase lean body mass, and also dalam masa yang sama kita nak reduce fat mass, sebab kita tahu kalau fat yang tinggi dia akan mengakibatkan reduce in speed, reduce in strength, and also reduce in power. So walaupun fat ni penting untuk sukan rugby dari segi kontak ataupun protection kepada organ, sebab dia sukan yang kontak, tapi kalau high in body fat dia akan reduce in performance of athlete. Okay, so bila kita dah set dengan coach, kita akan explain kepada atlet. Okay, setiap atlet dia akan tahu body composition target dia. Apa yang dia perlu naik, apa yang dia perlu turun. Okay, so selepas itu bermulalah siri education demi education. Sebab kita tahu kalau atlet tu dia perlu ada ilmu, dia perlu ada knowledge dulu untuk apa yang dia nak makan, apa yang dia nak buat untuk naikkan muscle, untuk turunkan fat, dia perlu ada knowledge. So selepas a series of education, dalam masa sama kita akan ajar satu topik yang paling penting lah, iaitu menu planning. Menu planning ni kita target untuk increase lean body mass, iaitu increase muscle. So apa yang komponen yang paling penting adalah enough calorie intake. Masa ni kita akan push atlet untuk makan lah. And then dan juga also distribution of the protein intake throughout the day. Kita tak nak atlet tu makan protein hanya breakfast, lunch and dinner, tapi kita nak dia throughout the day. Ada 5 kali makan, 5 kali lah dalam makanan tu perlu ada protein. Sebab kita tahu protein adalah komponen utama untuk build muscle mass dan juga untuk recovery. Okay, so selepas kita dah bagi menu planning dekat atlet, kita make sure dia faham apa yang kita nak daripada dia, dan kita akan buat a few series of monitoring. So atlet-atlet akan menghantar gambar makanan ataupun setiap apa yang dia makan kepada saya. So saya akan evaluate lah cukup ke tak cukup protein intake, kena tambah lagi ke ataupun kena kurangkan ke, berdasarkan body composition target yang dibincangkan oleh coaches. Okay, so selepas kita buat monitoring, dan kita akan adakan juga evaluation. Coach akan bagi target, okay this is our training phase. So kita akan buat pre-phase dan juga selepas habis phase itu. So kita nak selain kita nak tahu body composition target capai atau tidak, kita juga boleh dapat tahu intervention yang saya buat ni berkesan ataupun tak. Okay. So sebagai contoh, sebelum sebelum GPP kita buat dulu body composition assessment, dan selepas dalam 12 minggu kita akan buat juga. So mostly kita akan nampak ada perubahan dari segi body composition lah. So kepada atlet yang sangat compliant, kita akan nampak a lot of improvement dalam lean body mass, dan itu adalah kejayaan yang paling besar lah untuk sukan rugby ni. Dan kepada atlet yang goal dia adalah untuk turun body fat, kalau dia betul-betul follow menu yang kita berikan, dan akan dapat result juga. Tetapi yang challenge-nya adalah dari segi compliant daripada atlet lah. Sebagaimana yang coach ni cakap, memang atlet tu punya kemahuan diri tu yang paling penting, disiplin. Okay, so kalau tak ada disiplin, agak susah untuk bekerjasama dengan atlet-atlet yang tak nampak apa visi dia, apa yang dia nak dalam sukan ni. Tapi kalau atlet yang clear picture, nampak goal dia akan lagi mudah. Kita akan suruh A, dia akan makan A. Kita suruh B, dia akan buat B. Dan mostly untuk national team women rugby 7 ni, saya boleh katakan hampir 80% they are really committed. They are really committed. Dan saya berbangga dengan dapat bekerja dengan bersama tim rugby ni, sebab effort daripada coach yang selalu bertanya, yang selalu nakkan pembaharuan untuk tim. Effort dia lah, saya rasa saya patut puji coach dekat untuk tim rugby ni. Dan challenge dia yang lain adalah diorang pun home based training, monitoring dapat dijalankan dengan minimal lah. So itu saja perkongsian yang saya boleh sharekan.
Puan, mungkin itu adalah di peringkat national team. Kan bila kita tengok ini adalah di peringkat national team. So macam mana soalan tambahan sikit lah. Okay. Kebanyakan yang ada dalam bersama kita hari ni adalah jurulatih di peringkat sekolah. Kan budak-budak sekolah, ada sekolah rendah, dan ada sekolah menengah. Macam mana nasihat Puan dari segi mungkin pengambilan nutrition tu untuk mengawalnya agak payah. Jadi mungkin cikgu-cikgu ni boleh nasihatkan player dia, okay, you all kena banyak makan macam ni untuk pemain wanita, untuk meningkatkan body you punya mass and everything. So mungkin benda tu boleh bantu mereka yang di dalam ni. Okay, kepada coaches kat luar sana, saya percaya atlet-atlet di bawah jagaan coach adalah sedang mengalami tumbesaran ataupun pembesaran. Sebab masih lagi belum capai peak height velocity. Jadi kepada coach kena make sure atlet coach ambil pemakanan yang ada complete meal. Complete meal tu contohnya dia ada enough karbohidrat, protein dan juga fiber, serat. Okay, so paling penting adalah protein lah yang sebab kita punya goal adalah untuk increase lean body mass. Tapi jangan lupa untuk increase lean body mass perlu enough kalori. Maksud dia kena make sure atlet makan setiap kali masa makan. Dan paling penting adalah yang saya selalu tekankan kepada atlet-atlet kita, mind your cooking method. Sebab saya percaya kita nak protein. Yes, saya selalu cadangkan dekat atlet, makan lauk lebih. Tetapi lauk jenis masakan yang macam mana yang kita nak dapatkan quality of protein tersebut. Kalau ayam goreng, yes ayam, tapi bila dah bergoreng dia akan bercampur dengan lemak. So selalunya saya akan cadangkan kepada atlet-atlet untuk ambil grill chicken, soup ataupun bake. Dan di rumah sekarang ni pun saya tengah feel very hard untuk monitor orang sebab biasalah parents yang masak. So kita kena selalu ingatkan coaches ataupun atlet ataupun ibu bapa kat luar sana, kalau kita nak atlet kita mencapai prestasi yang baik, kita kena support. So support dengan benda-benda yang kecil macam ni yang bantu untuk meningkatkan prestasi. Okay, so secara asasnya macam itulah ya. Kan kalau kita nak ikut 100% tu memang orang cakap dalam pembentukan tim negara ataupun negeri mungkin benda tu berlaku. Jadi terima kasih Puan Amira sekali lagi kerana sudi berkongsi dengan kami pada petang ni. Okay, so ini orang cakap rezeki lah kan. Ada sedikit maklumat tambahan kan untuk mendukung untuk pasukan wanita. Kalau lelaki ni kita faham kan, because benda ni common, tapi kalau bila perempuan ni memang ada ni. Okay, so ada soalan kat situ daripada ni Cikgu Zul Kifli Muhammad Amin kan, susu guna yang ada keratin ataupun tidak? Puan Amira, susu guna yang keratin ataupun susu yang tidak ada keratin? So macam mana dia punya ni? Kreatinin ataupun kreatin, sebab dua nutrien yang berbeza. Kalau bercakap pasal kreatinin, dia adalah breakdown kepada protein. Tapi kalau bercakap pasal kreatin, dia adalah sumber makanan yang lain lah. Okay. Dia bergantung kepada fasa latihan. Sekiranya fasa latihan atlet tu sedang mengalami high push in high in speed, high intensity, high in strength, dan hypertrophy program, dan kita akan galakkan untuk ambil kreatin lah. Kalau setakat sekarang GPP berada di rumah, saya tak galakkan atlet untuk ambil kreatin juga. Cukuplah sekadar ambil daripada pemakanan asas. Sebab kreatin ni boleh dapat daripada ayam, ikan, daging. Tidak semestinya perlu guna suplemen. Okay, so terima kasih. Okay, so terima kasih Puan Amira. So sekarang kita akan berbalik kepada kita punya coach Nick kita. Okay, so perlawanan, profile player semua kita dah selesaikan. Okay, cuma sekarang ni bila adakah report training tu? Adakah report latihan itu sangat penting untuk dibincangkan antara coaches? So contoh yang saya terima hari ni, kalau kita tengok dalam bahagian pengurusan coach Nick, so dia ada menyediakan report latihan. Maksudnya training session punya report. So benda ni penting ke coach Nick? Dia sebenarnya training report ni kita kena ada untuk simpanan kita lah sebagai as a coach. Kita kena tahu apa yang kita dah buat
So daripada situ kita boleh monitor apa yang apa benda yang kita nak set up untuk latihan setiap period yang kita buat tu. Misalnya kata untuk apa window of 12 minggu punya training. Kita tahu apa yang kita buat. So kita tak ada tertinggal dan tak ada yang terlepas pandang apa yang kita nak buat. So dalam masa yang sama kita tidak cuba ulang benda yang tak sepatutnya. Maksud saya kita nak ulang benda yang kita dah achieve, dah okey, kita nak ulang lagi. So kita akan cuba more kepada orang cakap supaya kita tahu apa kelemahan-kelemahan yang ada. So daripada situ kita kena tulis apa yang kita dah buat sebelum ni dan kita boleh tengok balik apa kelemahan yang ada, apa kebaikan yang ada. So daripada situ kita boleh evaluate dan kita boleh rangkakan apa game plan yang kita nak buat, apa yang kita boleh buat untuk individu punya skill. So daripada sini kita boleh tengok. So ini paling penting untuk kita simpan as a coach, kita kena ada report kita sendiri. So daripada situ kita boleh, benda ni subjektif, kita boleh buat bermacam-macam apa orang cakap format, mengikut apa orang cakap kefahaman kita sendiri. Okay, so it mean planning yang kita buat ni, okay, biasanya dia punya planning period dia berapa lama? Adakah untuk seminggu punya planning ataupun report yang seminggu ataupun 2 minggu ataupun 1 bulan ataupun 3 bulan? Jadi macam mana dia punya ni? Sebab benda ni dia tak fix Coach Nick, dia boleh berubah-ubah depends on condition. Okay. Macam saya akan buat bulanan terus buat bulanan lah. Jadi kita nampak apa yang kita nak buat. Jadi tak adalah turun padang baru kita apa yang kita nak buat, ya tak? Kan kalau tak kan ada setengah coach dia dah turun padang tu baru dia terfikir ini kita nak buat ni lah. Jadi benda tu not in proper way dan kemungkinan besar kita akan repeat benda yang sama yang kita tak perlu buat dan kita waste the time. Betul eh? Okay. Okay, sebelum kita pergi yang segmen yang terakhir. Okay, sini ada satu soalan. Macam mana, wah berat ni soalan ni Coach Nick. Macam mana kita nak handle player perempuan yang berstatus bintang? Kan? Macam mana you handle benda tu? Okay. Dia mesti ada player level 1, player level 2. Okay. Setakat ni kita apa orang cakap player yang bertaraf bintang ni setakat ni dalam tim yang sebelum ni yang kami bawa sebelum ni, tim nasional sebelum ni, saya rasa tak ada nampak lagi tim yang menunjukkan diri dia bertaraf bintang. Pasal apa, kalau saya tengok wanita ni, tim wanita yang saya bawa ni, dia orang punya komitmen, dia orang punya disiplin cukup bagus in term of latihan, in term of kesepakatan dalam tim, bonding dalam tim, dia orang cukup bagus. So tak ada nampak lagi isu-isu pemain-pemain yang bertaraf bintang ni kan. Setakat yang saya bawa ni kan. Pasal apa, wanita ni dia, kalau kita bezakan dengan lelaki ialah wanita ni dia bagi komitmen yang betul-betul lah cakap 100%. Dia concentrate dekat situ. Tak ada tunjuk diri tu star ke tak star ke, kerana masing-masing dia anggap diri dia orang tu semua sama level dia. Ini yang ada pada tim wanita yang sebelum ni lah. Tapi kalau kita cakap pasal lelaki, biasanya saya pernah hadapi benda ni. Bila yang menunjukkan diri dia, rasa diri dia star, biasanya kalau saya dulu, saya akan letak dia di tepi dululah. Sehingga dia boleh berubah, baru saya panggil dia balik. Kalau dia rasa diri dia bagus, dia above than anybody, then saya rasa dia tak layak untuk berada dalam tim. Kerana dia akan apa orang cakap, buat tim tu jadi kucak-kacir. Masa saya buat tim 2015 dulu pun, masa 7 di Singapura, saya selalu cakap dengan dia orang, there's no time to point finger at each other masa dalam game. But because once you start to point to each other, tim akan habis. Bila start menuding jari antara satu sama lain, tim akan habis. So there's no star in the team. Orang yang boleh komen, orang yang boleh marah, yang maki hamun hanya aku je. Maksudnya as a coach lah. Itu yang saya cakap kepada dia. So pemain yang bertaraf dengan bintang ni banyak berlaku ni. Tapi kalau saya, biasanya kita letakkan dia di tepi dulu. Sungguh sehingga dia reda, dia okey, dia dah berubah, baru kita panggil balik. Itu yang saya buat lah. Mungkin benda ni berlaku di peringkat sekolah. Kan, mungkin di peringkat sekolah lah. Maksudnya mungkin ada
ada pemain-pemain yang baru dipanggil untuk join training pasukan Sukma. Dia baru join training, dia tak masuk dalam list pun, tapi dipanggil untuk join training. Dan minggu depan bila dia balik training sekolah, dia dah start. Mungkin di peringkat sekolah, mungkin berlaku. Mungkin lah, saya pun tak pastilah benda ni. Kan? Jadi benda-benda ni. Okay, so kita dah sampai fasa akhir dan kita dah pergi tournament and everything. Okay, so training kita dah buat, fasa training and everything. So bila pergi tournament dan bila balik tournament. Okay, so sebelum kita nak discuss berkenaan sebelum balik tournament ni, during the tournament, kan? So untuk mengendalikan tim wanita ni, because contoh kalau tim lelaki kita boleh duduk lepak-lepak sekali, you boleh mungkin ada some discussion without the time and everything, tapi bila dengan perempuan ni macam mana you handle situation ni during the tournament? So biasanya kita akan panggil selepas game, biasanya selepas game kita akan buat team talk. Biasanya kita akan buat team talk, kita akan cuba buat postmortem apa kelemahan yang ada pada tim dan apa yang perlu diimprove. So ini adalah antara yang selalu kita buat. Biasanya every game kita akan buat team talk. Tapi tak lama. Pasal apa? Kadang-kadang pemain perlukan masa rehat yang secukupnya dalam tournament. So kita ambil masa lebih kurang dalam period of maybe 5 ke 7 minit. Kita buat team talk. Every game kita akan buat team talk. Dan bila habis on one game day one tu, kita akan buat team talk pula pada sebelah malam. Pada diorang tak lama juga, kita buat maybe dalam 10 ke 15 minit dan supaya diorang boleh dengar, boleh apa cakap, boleh sesuaikan diri, boleh tahan diri tu kalau kena marah atau kena apa. So kita cuba apa orang cakap, ambil pendekatan dengan cara secara individual. Maksud saya maknanya kita panggil dalam team talk, kita cuba bertanya setiap individu apa yang dia rasa dia dah buat bagus, apa yang dia buat silap. Daripada situ kita evaluate dan kita cuba bagi tahu apa yang perlu diimprove untuk the next game, next day. Itulah biasanya saya buat masa during the tournament lah. Okay. So Coach Nick, okay, so kita dah sampai ke satu situasi yang orang cakap last lah. Okay. So bila you nak okay. Okay, re-evaluation program yang you buat and everything. Maksudnya bila dah habis then you akan start balik. Okay, reset balik everything. So daripada situation macam ni, biasanya macam mana you conditionkan sesuatu keadaan tu? Maksudnya, okay, you letakkan tahap target setiap tournament tu ke ataupun based on player performance itself? Because kalau kata certain team, okay, dia punya KPI, okay, untuk tournament ni macam ni, KPI macam ni, KPI macam ni. So adakah you, because team perempuan kan, so bila team perempuan ni dia punya performance dia, orang cakap kalau setakat dalam negara mungkin tak ada tempat yang kita nak compete kan. So kalau terpaksa keluar negara, tournament di luar everything, so macam mana you determine benda tu? Biasanya saya dengan panel coaches yang lain, kita set the target untuk setiap tournament yang kita pergi. Tak kisahlah perlawanan ujian ke ataupun perlawanan sebenar. Biasanya kita set the target dekat mana kita nak pergi. Biasanya kita takkan push pemain tu supaya dia buat macam contoh setiap tournament nak kena menang je. Setiap tournament make sure kau pastikan menang. Tak, kita set the target. Then macam especially macam kita pergi Asian Series yang tahun lepas 2019. So saya dengan coach kita set, okay, bila untuk tournament ni kita tak payah target banyak. Kita target just to win Singapore. Itu je target kita. So kita target benda yang paling minimal. So mana kita tak ada fikir nak kena menang dengan Sri Lanka lah, nak make sure dengan Hong Kong. No. Kita target kita nak menang dengan Singapore supaya kita boleh duduk di Asian Series, supaya kita tak payah main di bawah lagi. So bila kita menang dengan Singapore, mana kata kita akan duduk ranking nombor 7, Singapore akan jatuh bawah. So that means itu je, kita akan set minimal target untuk setiap tournament. Macam contoh yang SEA Games 2019, kita dah set target untuk di Asian Series supaya tim akan pick dekat Asian Series dan supaya kita akan kekal dekat Asian Series dan kita akan taper down by SEA Games, kita akan pick balik. So itu biasanya yang kita buat lah untuk planning, untuk evaluate setiap selepas tournament. Biasanya kita akan evaluate menyeluruh, bukan individu, kita akan evaluate menyeluruh macam mana performance team tu. So daripada situ kita akan buat program yang macam mana kita nak. Okay, so Coach Nick juga adalah jurulatih yang bertanggungjawab yang membutirkan pingat gangsa
untuk pasukan Malaysia pada Sukan C tahun 2017. Kira orang cakap, adakah itu pingat emas pertama rugby wanita? Betul Coach Nick? Pingat gangsa pertama betul. Pingat gangsa pertama, alhamdulillah. So, apa you punya perasaan masa tu? Because orang yang pertama ni perasaan dia orang cakap bercampur bau, macam percaya tak percaya ke. So, mungkin you boleh cerita sikit pengalaman tu dalam mengendalikan tim Sukan C. First dapat medal. So nak sampai ke third and fourth tu macam mana? Mungkin ada benda yang you boleh kongsi sikit dengan kita hari ni? Kalau ikut pada SEA Games 2017 tu memang orang cakap macam-macam yang kami tempuh lah, especially daripada segi latihan. Satu lagi daripada segi kecederaan pemain. Ini yang memang orang cakap perkara yang paling kita risau masa 2017 tu. Pasal apa? Yalah pasal semua belum sesuai diri lagi dengan latihan yang intensiti tinggi, masing-masing masih lagi baru. And then kecederaan tu sentiasa ada sampai ke hari tournament. So ini benda yang cukup risau lah, cukup bimbang. Pasal apa, kita ada target and then MSN dah bagi target nakkan gangsa, MR sendiri setkan target nak bagi gangsa. So dekat sini pressure kepada saya lah. Saya ada hadapi beberapa cakap pressure lah. Dan saya berdiskus dengan coach saya apa yang kita nak buat kalau player ni injured, macam mana kita nak buat. Tapi kalau kita tengok player wanita ni dia lain sikit. Sifat melawan dia tu betul-betul tinggi. Okey. Itu memang nampak apa orang cakap memang respect . So ada dua player saya rasa. Hari pertama player AN tak silap saya, ialah AN scrum half tu. Dia terseluh, siku dia terkeluar. So saya saya ingat, habis dah ni. Ini pasal kalau dia tak ada scrum half saya habis lah ni, saya cakap kan. Tak boleh dapat gangsa ni. On the second day dia pergi jumpa siapa? Dia jumpa TJ, pengurus pasukan. Dia kata dia nak main juga. Masukkan siku dia kata pergi cucuk. Dan saya tanya doktor boleh tak dia cucuk? Doktor kata boleh. Okey, cucuk. Dia main. Itu yang betul-betul saya sedih lah. Betul-betul tak tahu nak cakap apa lah. So that's the moment yang betul-betul di luar jangka lah. Maksudnya you pun tak jangka keadaan tu akan berlaku kan. Dia punya spirit of team punya ni Ya, betul. Yalah, because pengalaman you ada bawa tim lelaki, you ada bawa tim perempuan. Dan you tahu PL lelaki macam mana kalau dah injet tu kan. Dia kan kita pun faham. Tapi tim perempuan ni dia nak tunjukkan yang kemampuan dan kehebatan wanita tu Ustaz. So alhamdulillah. So pingat gangsa untuk Malaysia, dan pingat gangsa tu diulang lagi pada Sukan C 2019 di Filipina, betul kan kat sini? Ya betul. Alhamdulillah. So jadi kita dah sampai di penghujung sesi. Jadi ada apa-apa soalan untuk Coach Nick sebelum kita end the session pada hari ni? So ada apa-apa tak nak tanya? So ini bukannya orang yang biasa, tetapi bagi saya seorang insan luar biasa yang berjaya membawa nama pasukan rugby wanita ke satu tahap yang disegani di peringkat Asia Tenggara, dan juga insyaAllah pada satu hari akan disegani di peringkat Asia. Jadi kan kita tak tahu kan, insyaAllah. So ada apa-apa soalan yang nak tanya? Mungkin ada pengalaman yang pelik-pelik ke jaga tim wanita ke. So ada apa-apa soalan? So kita open to the floor. Ada siapa-siapa nak tanya? Boleh unmute dan boleh tanya. Ni ada satu soalan. So nasihat untuk coach tim wanita yang baru maksudnya dia untuk coach wanita baru di sekolah. Kan ni coach perempuan ni. So apa nasihat ni kepada diorang-diorang ni yang baru
nak jadi coach wanita dan juga dia adalah seorang wanita. So, nasihat saya ialah sebagai kalau macam yalah yang baru-baru nak menceburi bidang coaching, nak bawa tim wanita ni, sebanyak benda yang dia kena tahu, especially dia kena banyak ambil apa orang cakap, ambil pengalaman daripada coach-coach yang sebelum ni, bertanya dengan pasukan-pasukan lain, banyak get involved dengan aktiviti-aktiviti mengendalikan pasukan. Pasal apa nak mengendalikan pasukan wanita ni agak rumit sedikit, banyak benda yang dia nak kena apa orang cakap selesaikan. So daripada situ kita akan cuba dapatkan apa orang cakap seberapa banyak boleh pengalaman-pengalaman yang ada pada coach-coach yang lain ni dia cuba dapatkan, cuba get involved dengan aktiviti-aktiviti macam setiap tournament tu pergi ada course, pergi ke course, dapatkan apa orang cakap maklumat daripada situ, info daripada situ, input yang macam mana. So apa orang cakap tu ada banyak kelemahan yang perlu dilihat daripada segi kalau nak coaching wanita ni. Ada sebagai contohnya kekangan daripada parents. So kita sebagai coach ni kena pandai nak nasihat, nak bagi, nak convince parents supaya bagi anak dia main. Ini adalah antara benda-benda yang sebagai orang cakap coach baru yang nak menceburi, nak bina pasukan rugby wanita ni. So paling penting sekali get involved dengan macam-macam aktiviti, GIR, aktiviti apa yang melibatkan coaching course, apa-apa juga coaching course lah. So cuba libatkan diri, so daripada situ akan dapat pengalaman, akan dapat info supaya macam mana nak handle pasukan rugby wanita ni. Itu pandangan saya lah. Paling penting sekali bertanya, banyak bertanya. Learn and relearn Okay, so method yang paling penting. Okay, so banyak libatkan diri. Okay, so tak perlu sampai dipanggil. Okay, kita kena volunteer lah untuk terlibat dalam pasukan. Betul ke sini Ya betul. Okay, so kalau dah tak ada soalan lagi, okay, jadi boleh tak? Okay, di akhir sesi ni kita nak minta Coach Nick, okay, untuk memberi sedikit kata-kata yang untuk encourage untuk pembangunan rugby wanita di Malaysia ni. Bagi boleh tak? You bagi pesanan sikit dekat coach-coach kat luar sana berkenaan dengan rugby wanita ni. Pandangan saya ni nasihat saya, jangan berhenti untuk menjadi jurulatih, jangan malu untuk bertanya. Jangan segan silu lah untuk bertanya dengan mana-mana yang orang yang pengalaman. So coaching ni satu benda yang cukup menghiburkan bagi saya. So apa yang kita boleh buat ialah teruskan keinginan untuk coaching pasukan rugby wanita ni. Satu lagi kena banyakkan bersabar lah. So ada banyak benda yang kena sabar tentang nak coach rugby wanita ni. Itulah antara nasihat saya lah. Teruskan bersabar dan banyakkan bertanya. Itu raya. Okey, teruskan bersabar. Itu memang betul tu, saya nampak ni untuk jadi coach wanita ni banyak sangat benda-benda yang dalaman yang kita kena betul-betul sabar. Kalau tak jadi seorang yang sabar, saya rasa kan dah lama angkat kaki dah. Kan? Okey, tetapi itu bukan halangan untuk anda terus untuk memperkembangkan rugby wanita di tanah air, sebagai cikgu-cikgu di luar sana, insya-Allah di negeri Johor, insya-Allah kalau ada rezeki, satu hari kami di pihak Kesatuan Rugby Negeri Johor akan menjemput Coach Nick untuk berkongsi secara live. Sekarang ni dalam alam maya. So insya-Allah di peringkat negeri Johor, di peringkat kesatuan, insya-Allah kita akan berusaha untuk manggil Coach Nick lah untuk datang berkongsi pengalaman, untuk kita tengok dekat mana yang kita boleh bantu. Jadi jika tiada sebarang soalan, jika tiada apa-apa lagi, jadi kami dari Kesatuan Rugby Johor ingin memohon maaf jika ada berlaku sebarang kekurangan di sepanjang sesi kita pada hari ini. Yang baik itu semua datang daripada Allah SWT. Yang kurang tu datang daripada kami. Jadi kami akhiri sesi pada hari ini dengan
harapan kita berhati-hati dalam keadaan COVID-19. Semua pastikan anda berada dalam keadaan selamat dan patuhi SOP. Jadi Assalamualaikum. Jadi sebelum habis sesi, boleh tak kita on video, kita ambil gambar ramai-ramai. Benda ni orang cakap